Adam Hakim, 5 This UTM. call is now being recorded. Adam Hakim, 5 UTM. Cikgu. Okey, Adam, nanti Adam bacakan doa ya. Okay. Alright, kita akan mulakan kelas. Okay, kita akan mulakan kelas. Bagi yang murid beragama Islam, boleh mendadah tangan dan mengaminkan doa. Bagi murid yang bukan beragama Islam, saya nampak di sini ada Samuel. Setakat ni ada Samuel saja. Jadi Samuel boleh berdoa mengikut cara awak yang tersendiri. Okey, yang beragama Islam ready untuk tadahkan tangan, offkan mikrofon, onkan kamera. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Okey, boleh mula Adam? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi syrahli sadri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam Wahlul uhdatan min lisani min lisani yafqahu qawli. li Walhamdulillahi rabbil alamin. rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Adam. Baiklah. Seperti yang telah saya maklumkan dalam kelas awak yang lepas, saya ada minta tolong awak baca buku teks muka surat 178 hingga 185 untuk persediaan kelas pada hari ini. Dan juga untuk makluman awak, hari ini kita ada kuis. Betul tak? Betul. Kita ada kuis kita ada kuis. Yang mana kuis tu saya akan bagi link dia pada channel kelas setelah selesai kelas GM kita pada hari ini. Jadi GM saya hari ini simple je, sikit sangat. Kita nak belajar tentang jirim. Tadi sebelum saya mula kelas, awak ada dengar lagu jirim, betul? Kan? Sebelum lagu jirim tu ada dengar lagu Hindustan. Jadi tu adalah lagu jirim. Jadi lagu jirim tu awak boleh nyanyilah. Awak boleh nyanyi kalau awak ada, nanti saya bagi link. Awak boleh nyanyilah, tapi itu bukan tugasan. Tugasan kita hari ini adalah saya akan terangkan semasa kelas kita, dan juga last kali tugasan kita adalah, tugasan awak adalah kuis. Yang mana kuis tersebut adalah untuk markah PBD yang merangkumi 3 tajuk iaitu elektrik, haba dan juga pengaratan. Elektrik, haba dan juga pengaratan. Baiklah, kita mulakan kelas kita. Untuk awak lihat slide saya. Boleh nampak slide saya? Boleh nampak. Okey, baiklah. Kita mula. Okey, jirim. Jadi hari ini untuk objektif pada hari ini, akhir kelas nanti awak boleh menyatakan maksud jirim. Awak boleh menyatakan dan mengalaskan jirim terbentuk dalam jirim wujud dalam keadaan pepejal, cecair dan gas, dan menyatakan sifat-sifat jirim, iaitu apa sifat cecair, apa sifat pepejal, apa sifat gas, dan juga awak boleh nyatakan keadaan jirim air. Air sahaja yang boleh wujud dalam 3 keadaan. Okey, air boleh wujud dalam pepejal, air boleh wujud dalam cecair dan juga air boleh wujud dalam gas. Baiklah. Yang pertama, okey, semua orang boleh lihat muka surat 177. Ni saya nak minta tolong Arisa Khaira. Arisa Khaira? Ya, cikgu. Boleh nampak paparan saya? Boleh? Boleh. Okey, Arisa Khaira biasa berpantun? Boleh lah. Boleh lah. Ada 3 rangkap pantun seperti paparan awak nampak, dan juga jika awak tak nampak dalam skrin, awak boleh rujuk pada buku teks muka surat 177. Okey, 177. Khaira, cikgu nak Khaira bacakan pantun rangkap pertama. Boleh Khaira? Boleh. Alright. Alah, pantun je pun, bukan suruh syair.
Kalau saya suruh syair kan lagi susah. Syair irama hiasan. Lagi susah tau. Okey, Kara. Tolong Kara. Rangkap pertama dipersilakan. Bersukaria dengan rakan, bermandi Yes. di kolam Pak Karim. Wahai rakan, sila nyatakan apakah 3 keadaan jirim? Okey, terima kasih Khaira. Bersukaria dengan rakan, bermandi-manda di kolam Pak Karim. Wahai rakan, sila nyatakan apakah 3 keadaan jirim? Okey, terima kasih. Okey, seterusnya saya nak Samuel. Samuel. Ya, cikgu. Samuel bacakan pantun pada rangkap kedua. Boleh Samuel? Boleh. Alright, teruskan. Terapung berisi udara guna Yes. berdialog dengan rakan. Ciri-ciri tidak serupa, cubalah rakan tolong cerita. Yes. Okey, terima kasih Samuel. Dan yang terakhir, Safa Amani. Safa? Ya. Safa boleh bacakan pantun rangkap ketiga. Awan mendung pada petang hari, bawa petanda hari hendak hujan. Jirim berubah tanpa disedari, bolehkah rakan bantu terangkan? Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Ini adalah pantun. Jadi dalam pantun ni dia tanya kita apa 3 keadaan jirim. Kita akan belajar sebentar lagi dan ciri jirim dan juga jirim boleh boleh berubah bentuk tanpa kita sedari. Alright, mari kita lihat slide seterusnya. Apakah jirim? Apa yang dimaksudkan dengan jirim? Jirim tu sebenarnya adalah bahan atau objek lah. Kalau bahasa yang lebih mudah awak faham ialah bahan atau objek berada di sekeliling awak. Okey. Sekarang semua orang pegang pensel. Tunjuk dekat skrin pensel. Saya nak tengok semua orang pegang pensel. Yes. Pensel awak pegang tu adalah jirim lah. Pensel tu adalah jirim. Darwish tak pegang pensel pun? Darwish Rifai tak pegang pensel pun? Macam mana? Kan? Right, saya nampak semua orang kat skrin saya. Tak boleh kelentong dengan saya. Okay, so pensel yang awak pegang tu adalah jirim. Baju yang awak pakai tu adalah jirim. Buku yang awak pegang pun adalah jirim. Itu semua adalah jirim. Tapi apakah maksud jirim tu sebenarnya? Okay, mari buka muka tak cakap pun dah tersasul. Saya tak sarapan lagi. Semua dah sarapan ke Umi? Umi dah sarapan Umi? Umi Zafira? Ke nama kakak awak? Nama kakak awak ke ni? Umi Zafira? Saya Nama pakai awak? adik saya punya. Itulah pasal macam pelik nama kelas saya tak ada Umi Zafira. Okey, tak apa. Nanti tulis nama dekat bahagian chatting, nama dan kelas. Okey. Dah sarapan semua ya? Saya belum sarapan. Ada yang saya dengar suara macam baru bangun tidur je. Kalau saya suruh on camera kan rambut pun tegak-tegak. Kan? Okey. Apakah jirim? Jadi buka buku teks muka surat 178. 178. Di situ kan ada keadaan di mana beberapa orang pergi tepi pantai. Sekarang dah boleh pergi tepi pantai kan? Dah PKP berapa Melaka? Siapa tahu Melaka PKP berapa? 8, 10? Cepat. 1, bukan Muaz. 2. Bukan. 2. Kita PKP 2. PKP 2 dah boleh kesana kesini. Tapi dengan syarat mematuhi SOP. Sebab tu boleh tengok kat Pantai Kelebang kan. Pantai Kelebang, Pantai Puteri ramai orang. Syed. Syed Mohsin ada pergi tepi pantai? Tak, cikgu. Tak. Tak ada. Okay. Alright. Okay. Dia pergi tepi pantai kan? Dekat tepi pantai tu biasalah orang main pasir kan? So pasir tu apa keadaan jirim dia? Lepas tu orang mandi laut. Air laut tu apa pula keadaan jirim dia? Lepas tu of course dekat tepi pantai awak boleh rasa kehadiran angin yang sangat kuat. Betul? Kan? Angin sangat kuat. Jadi angin tu pula
apa keadaan jirim dia. Jadi mari kita lihat perkataan yang berwarna hitam gelap di atas sekali apakah maksud jirim? Okey, jirim ialah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Saya ulang bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, di bahagian ruangan chatting, saya nak semua orang, tak payah cakap, semua orang tulis semula perkataan yang saya gariskan. Saya ulang, di bahagian chatting, semua orang tuliskan perkataan yang bergaris warna merah sekarang. Bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Saya ulang, di ruangan chatting. Okey, ruangan chatting. Chatting kita ni tuliskan. Yes, macam Adam Haris tulis tu. Bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Yes. Tulis. Jangan copy paste tulis, type. Yes, tak kisah huruf besar ke huruf kecil ke. Jangan guna huruf short form yang tu jadi YG, tak nak Okay, tulis. Yang mana ini awak perlu hafal. Okay, awak perlu hafal maksud jirim. Bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Baiklah, kita cek. Ada jawapan yang telah diberi. Okay, Adam Haris, Diana Fasia Azwa, Syed Mohsin, Samuel, Umi Zafira, ni adik dia ni. Balki Sofia, Dania, Ariana, Arisa, Dayang, Amrullah, Haikal Sabri ni. Siapa? Ki Adib, Safa, Devina, Muaz, Rosnawati ni saya tak tahu siapa. That's why saya kata kalau boleh guna delima awak. Siapa? Azima. That's why saya kata sepatutnya awak guna delima Kalau awak tak boleh guna delima, guna delima adik awak ke. Ida ni saya tahu Dawish. Dawish memang tak pernah guna delima Dawish. Kejap. Dawish memang tak boleh guna delima langsung ke Dawish? Memang tak boleh guna delima langsung Tak. Tak pernah cuba ke apa? Pernah? Habis? Sepatutnya memang tak ada masalah. Okey, siapa panggil saya tadi? Saya Siapa panggil cikgu tadi? Ya Adam, kenapa? Ya Haikal Sabri tu Haikal Zafrin. Oh, Haikal Zafrin. Alright, okey. Dah. Okey. Seterusnya, ni teguran saya sikit lagi. Minggu lepas saya tegur Dawish, minggu ni saya tegur Dawish lagi seksi Dawish Kan? Dalam mesej saya kata apa? Berpakaian sopan. Kan? Duduk elok-elok. Alright. Seterusnya. Dah besar, takkan nak ulang banyak kali kan? Okey, seterusnya kita lihat. Ada berapa keadaan jirim? Ada 3, iaitu pepejal, cecair dan gas. Mana jirim tu wujud dalam 3 keadaan, 3 bentuk. Pepejal, cecair dan gas. Okey, mari kita lihat dalam buku teks awak. Muka surat 178, gambar yang diberi. Pasir. Pasir tu wujud dalam keadaan apa? Semua orang on mic. Jawab. Pepejal. Yes. Pasir, pepejal. Kemudian air laut. Air laut keadaan apa? Cecair. Cair. Dah, yang terakhir angin. Orang main angin boleh nampak tak? Tak boleh nampak jangan kata cikgu. Saya nampak abang saya kentut dia keluar angin. Kentut dia berwarna biru. Nampak biru keluar daripada belakang badan dia. Sampai tak payah saya sebutlah tempatnya. Cikgu, abang saya kentut dia berwarna. Jangan tak ada angin kita tak boleh nampak, tapi kesan angin tu kita boleh rasa. Okey, jadi angin tu adalah bentuk gas. Yes. Alright, seterusnya. Ini aktiviti kita seterusnya. Okey, kita perlu mengelaskan jirim. Okey, kelaskan jirim. Okey, awak lihat di paparan saya terdapat 9. Saya guna delima adik saya. Okey, tak apa, tak ada masalah Umi. Okey. Alright, nanti saya boleh trace tahu siapa yang masuk. Cuma saya nak tahu siapa saja sebab kadang-kadang awak tak on camera jadi saya tak kenal. Okey. Di sini ada paparannya adalah 9 objek atau bahan. Kemudian
awak perlu labelkan atau awak perlu sebut pada saya. Contoh saya sebut nama contoh saya sebut Umi Zafira ni tadi. Umi Zafira, nama ni siapa? Kakak. Nama awak siapa kakak? Farah Humairah. Okey, Farah Humairah. Awak adik Muzfira Oh, Farah Humairah. Okey, contoh saya panggil nama Farah Humairah. Nombor 1 tu apa? Okey, dia sebut. Nombor 1 tu minyak masak, cikgu. Okey, lepas tu saya tanya dia. Okey, minyak masak tergolong dalam jirim yang mana? Pepejal ke, cecair ke, gas? So, Farah Humairah akan jawab minyak masak, cecair. Boleh Boleh Okey, kita akan pick lah tak semua orang lah dapat jawab. Okey, kita mula dengan Naufal. Ya, saya. Okey, Naufal, kita mula dengan nombor 1, Naufal. Apa yang awak nampak nombor 1 di situ? Minyak apa? Minyak petrol? Minyak masak. Minyak masak. Kenalah lengkap jawapan minyak. Minyak apa? Minyak petrol, minyak urut, minyak cap kaki 3, minyak putih. Mak saya selalu sakit kaki. Saya guna minyak putih urut kaki mak saya. Tu pun minyak juga. Okey, minyak masak. Okey, Naufal. Minyak masak tergolong dalam jirim? Cecair. Pepejal, cecair atau gas? Pandai, cecair. Terima kasih. Next, Dania. Faradania. Terima kasih Naufal. Faradania. Nombor 2. Apa tu? Pisang. Pisang lah. Siapa suka makan pisang? Raise hand. Apa dia? Apa Aish? Kalau pisang tu lonely. Lonely Itu bahasa apa? Bahasa Instagram? Bahasa Twitter? WhatsApp. Oh, pisang tu lonely lah. Oh, contoh ayatnya I feel lonely. So I feel lonely. I feel pisang. Macam tu. Okay, Aish tak suka makan pisang ke Aish? Kita tengok siapa yang tak makan pisang. Makan. Mari kita tengok. Ramai tak makan pisang. Dayang tak makan pisang, Dayang. Dayang. Marisa tak makan pisang. Baru dia nak angkat tangan. Isaac tak makan pisang ke Isaac? Makan pula. Adib Syamsul tak makan pisang Ariana tak makan pisang, Naufal tak makan pisang, Muaz tak makan pisang, Muaz. Muaz ni. Makan? Okey, Dafina, Dini Kasidina tak makan pisang. Syamimi Abdullah ni siapa? Syamimi Abdullah. Siapa tu? Azrul. Okey, Azrul makan pisang tak Azrul? Makan pisang? Bangun tidur ni. Okey, pisang. Seterusnya. Okey, terima kasih atas respon. Siapa tadi? Farah. Pisang ni tergolong dalam jirim apa Farah? Pepejal. Terima kasih. Okey, seterusnya kita pergi kepada gambar nombor 3. Gambar nombor 3. Aish lah. Aish. Apa yang boleh nampak di situ? Belon udara. Belon udara. Tapi saya tak nak tanya tentang belon ni. Saya nak tanya tentang apa yang ada di dalam belon ni. Okey, di dalam belon ni ada sejenis gas. Okey, sejenis gas lah. Jadi gas tu yang dalam belon udara ni sejenis gas. Jadi gas tu adalah nama dia gas apa? Google. Gas. Sejenis gas. Jadi gas tu dikelaskan sebagai jirim apa? Nitrogen ke? Nitrogen tak. Nitrogen bukan. Nitrogen kalau gas nitrogen bahan akan jadi beku. Cepat. Pepejal ke cecair ke gas? Aish? Gas. Terima kasih. Okay, next. Azrul. Ya. Azrul boleh nampak gambar nombor 4? Boleh. Okay, gambar apa tu Azrul? Skru. Ingat nak cakap donat. Skru. Azrul, skru tergolong dalam
boleh dikelaskan dalam jirim apa? Pepejal ke, cecair ke, gas? Pepejal. Pepejal. Good. Terima kasih. Next, kita pergi kepada Safa Amani. Safa dah cuba tadi. Safa dah cuba dekat pantun. Kita tengok siapa nama ada. Faris ada? Muhammad Faris? Faris? Ya. Faris. Gambar nombor 5 tu bagaimana keadaannya? Kena tiup angin. Kena tiup angin. Jadi angin tu tergolong boleh dikelaskan dalam jirim mana? Tergolong dalam ciri gas. Gas. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita pergi kepada Amrullah. Amrullah. Yes. Okey, gambar nombor 6 boleh nampak? Boleh. Okey, apa tu Amrullah? Cuka. Cuka. Ada cuka kat rumah Amrullah? Ada tak pernah nampak ibu masak guna cuka ke? Pernah? Pernah. Apa rasa cuka? Manis? Pahit? Tawar? Masam? Masin? Siapa boleh tolong Amrullah? Apa rasa cuka? Saya. Masin. Masin? Siapa jawab masin tu? Masam. Masam. Okey, Amrullah. Muaz kata masin. Okey, Amrullah, apa rasa cuka tadi kawan dah bantu? Cuka rasa masam. Masam. Okey, sekarang cuba kelaskan cuka ni dalam jirim mana? Pepejal ke, cecair ke, gas? Cecair. Okey, terima kasih Amrullah. Seterusnya kita pergi kepada gambar nombor 7. Marisa Kairina. Marisa. Oh, Marisa. Yuhu. Okey, Marisa. Maria Mercedes. Mana Marisa ni? Marisa. Tak ada. Okey. Ya, dia jawab ya pula kat situ. Suara, sebab saya nak dengar suara Marisa. Boleh type pula ya kat situ. Tak nak dengar suara. Marisa cakap, saya cikgu. Saya cikgu. Okay, good. Marisa, boleh nampak tak nombor 7 tu gambar apa Marisa? Nampak tak gambar apa Marisa? Dekat luar banyak, dekat tepi-tepi jalan. YouTube. Apa tu Marisa? BA Bati tu? Marisa. Oh Marisa. Marisa ni dalam mulut dia ada emas, dia tak nak cakap. Sebut Marisa, batu kata. Batu. Pandai. Okey Marisa, batu ni boleh kita kategorikan sebagai pepejal ke, cecair ke, gas? Yang lain diam, biar dia jawab dulu. Cepat sayang. Marisa, sedihnya saya. Okey, tak apa. Ariana, tolong Marisa. Marisa tak nak jawab lah. Tak nak kawal lah Marisa. Ariana, tolong. Marisa, jawab Marisa cepat. Ariana. Cikgu, ni suami cikgu. Suami saya tengah meeting. Dengar Dengar. Biarlah dia. Okey. Okey, seterusnya. Ariana, tolong Ariana. Ya. Okey, batu tergolong dalam jirim mana? Pepejal. Okey, seterusnya. Nombor 8. Azwa ada cikgu. Azwa. Kalau kesiannya. Terima kasih Aish. Okey, Azwa tolong nombor 8. Sebab banyak kali dia dah raise hand, dia jawab 2 sekali. Cepat. 8 dan 9. Azwa.
8 tu apa tu? Belon. Dalam belon ada apa? Gas. Gas. So gas tu dalam jirim apa? Pepejal ke cecair ke gas? Gas lah, betul? Okey. Nombor 9. Air apa tu? Air apa tu? Tengok. Air urin. Air apa tu? Azwa? Cecair. Tak, air urin sebagai apa? Dikategorikan sebagai apa? Pepejal ke cecair ke gas? Cecair. Cecair. Okey, terima kasih Azwa. Okey, so ada 9 tadi awak dah kelaskan mengikut berdasarkan keadaan jirim dia lah, pepejal, cecair dan gas. Baiklah, kita terus kepada slide saya yang seterusnya. Kita nak pergi kenal pasti sifat jirim, sifat-sifat jirim. Jika pepejal, bagaimana keadaan dia? Bagaimana ciri-ciri dia? Okey, mari lihat. So contoh saya ambil kat sini pensel lah paling mudah. Okey, mempunyai jisim. Lihat pada perkataan warna merah. Okey, lihat pada perkataan warna merah. Mempunyai jisim. Jisim tu maksudnya mempunyai berat lah. Berat. Kalau awak letak kat penimbang, ada nilai. Faham Okey, kalau awak letak kat penimbang, ada nilai. Contoh, mak awak pergi beli ayam, kan? Ayam letak kat penimbang, ada berat dia. Okey. Pepejal dia mesti ada jisim. Kemudian memenuhi ruang. Apa maksud memenuhi ruang ni? Contoh ialah, okay, awak ambil pensel masuk dalam botol. Pensel boleh masuk botol tak? Boleh tak? Boleh. Jadi pensel, pensel tu boleh masuk botol. Maksudnya dia boleh penuhkan ruang tersebut lah. Okey, boleh penuhkan ruang yang diberi lah. Contoh mak awak masuk potong-potong ayam kan? Ayam yang dia dah beli tadi dia dah timbang kan? Kemudian dia potong ayam. Ayam tu potong dia simpan dalam bekas. Betul tak? Kan? Sebelum dia masuk dalam fridge. Jadi ayam tu memenuhi ruang bekas Tupperware yang mak awak isi tadi. Kemudian isi padunya tetap. Isi padunya apa? Tetap. Bagaimana kata isi padu tu? Dia ada isi padu lah. Macam mana kita nak tentukan isi padu? Kalau bahan yang objek yang tidak mempunyai bentuk sekata menggunakan kaedah sesaran air. Tetapi di sini isi padu tu berkait rapat lah dengan jisim lah. Okey. Baiklah. Isi padu dia tetap. Maksudnya dia tak berubah. Dia tak berubah isi padunya. Okey. Seterusnya kita lihat bentuk yang tetap. Contoh. Pensel tu. Okey. Sekarang awak pegang pensel. Pegang pensel. Okey. Okey, pensel awak bentuk panjang macam tu kan. Okey, sekarang awak picit-picit pensel awak. Picit. Adakah pensel awak jadi kemik? Maksudnya bentuk dia tetaplah macam tu, kecuali dikenakan tindakan contoh macam bola lah. Bola kemudian dibakar, dia mencair lah, betul? Itu lainlah cerita kan. Tapi ni pensel di depan awak sekarang ni. Awak tekan bentuk dia tak berubah. Okey, jadi lihat kepada perkataan yang berwarna merah saja, iaitu jisim, ruang, isi padu dan bentuk. Saya ulang 4 perkara 4 perkara yang ditekankan dalam sifat. Sifat pepejal, sifat cecair dan sifat gas, iaitu jisim, berat, ruang, isi padu dan bentuk. Isi padu dan bentuk. Okey, yang tanda right ni maksudnya semua betul. Maksudnya dia mempunyai ruang, dia mempunyai jisim, dia ada isi padu yang tetap dan dia ada bentuk yang tetap. Seterusnya sifat cecair. Oh, sedapnya air tembikai. Ya Allah. Dah muaz dah tutup mata dah. Kenapa air tembikai cikgu keluarkan? Ya Allah, ya Tuhanku. Tu tak kenapa saya letak air tembikai. Sebab saya suka minum air tembikai. Tembikai tembikai ni. Air tembikai. Oh, sedapnya. Ya Allah, air bulan puasa sedap kan? Yang ada orang jual kat pasar Ramadan kan. Oh, ada mari tertepuk kepala. Macam mana boleh ada air tembikai ni? Aish, relax Aish. Balik nanti pergi beli air tembikai. Okey, air tembikai. Air tembikai ni sifat dia adalah cecair lah. Okey, saya belum makan tau sarapan. Saya pun belum sarapan. Okey, seterusnya kita lihat apakah jirim? Ya. Cikgu cakap tadi Aish balik beli air tembikai.
Dia kan ada kat rumah Kenapa? tu. Oh balik. Wah, saya fikir pergi sekolah Tak apa, lepas kelas nanti Tak, pergi beli cikgu. tu. Sebab saya boleh kelas keluar. dengan Tak saya boleh kelas. keluar. Asal awak pakai gelamping ke? Ada. Tengok ada gelamping Tengok. Dia pakai gelamping. Oh lah kesian. Kau transfer dia kena. Aish, siapa? Siapa yang kena Aish? Budak Aish? tadika. Oh budak tadika. Awak duduk kat tadika Duduk Budak tu pun. transit. Duduk transit. Kita Habis lepas awak kena swab tak? kena. Bila swab test? 8 bulan. Tadika mana Aish? Tadika mana? Transit Abu Alim. Oh, sebab saya nampak ada beberapa tadika pun yang anak kawan-kawan saya ada yang pakai gelamping. Mungkin kat tadika lah. Okay, tak apa, jaga diri baik-baik Aish. Tak apa, nantilah lepas gelang potong Aish pergi beli air tembikai Aish. Tak apa, tekan kat Foodpanda je. Boleh dapat air tembikai. Okay, mari kita lihat sifat jirim. Minta maaf lah, saya tak ada niat pun nak membuatkan awak terliur dengan keadaan air yang cantik dan berwarna merah ini. Tapi ini je contoh yang ada. Di samping saya pun suka air tembikai. Okay, mari kita lihat. Dia lebih kurang sifatnya sama seperti pepejal, tetapi tengok di sini. Bentuknya tidak tetap. Okey, bagaimana yang dikatakan bentuknya tidak tetap? Okey, bagaimana yang dikatakan bentuknya tidak tetap? Okey. Contoh Contoh, awak isikan air, kan? Isi air dekat gelas yang berbentuk begini. Bentuknya begini, betul? Kan? Tapi kalau awak isikan air tembikai yang sama ni, awak isi dalam mangkuk yang lepeh. Tu mangkuk lepeh. Awak tak nak minum air tembikai, awak tak nak minum air tembikai dalam gelas. Awak nak minum air tembikai dalam mangkuk guna straw. Awak tuang air ni, contohlah tapi jangan buat. Contohlah kan, saya nak bagi contoh menyatakan bahawa bentuk dia tidak tetap. Awak tuang air tembikai ni dalam mangkuk. Mangkuk yang kita minum sup tu. Kita tuang dalam mangkuk. Tadi bentuknya begini panjang. Sekarang air tembikainya dah lepeh macam tu bentuk dia, betul? Kan? Jadi bila awak tuang dekat tempat yang bekas yang awak tuang tu, air tu akan mengikut bentuk bekas. Saya ulang air akan mengikut bentuk bekas. Okay, contoh kalau awak letak kat cawan yang berbentuk cawan berbentuk apa? Ada ke cawan berbentuk tiga segi? Ada ke? Ada. Ada orang bukan Islam dia minum arak kan? Kan? Orang bukan Islam dia minum arak kan ada cawan dia bentuk gelas dia bentuk segitiga, lepas tu ada batang halus kan? Pun berbentuk itu juga kan. Alright. Okay, jadi di sini lihat pada perkataan merah saja yang mana cecair ada jisim, okay, ada ruang, isi padu dia tetap. Contoh isi padu tetap ni contoh macam ni lah. Okay, contoh macam ni isi padu tetap. Awak ada air tembikai ni. Dia siapa yang tak off mic tu? Oh sorry Muaz, saya off. Sorry Muaz, saya off Okay. Kata contoh, awak ada air tembikai ni, awak tuangkan air tembikai ni ke dalam silinder penyukat. Nilai dia adalah 100 ml. Contoh isi padu. Kita merujuk kepada isi padu. Nilai dia 100 ml. Kemudian daripada silinder penyukat tu, awak tuang ke dalam mangkuk tadi tu. Kan? Mangkuk tu. Kemudian dia masih lagi 100 ml. Kemudian daripada mangkuk tu awak tuang balik dalam silinder penyukat. Dia masih lagi 100 ml. Isi padu dia tak berubah walaupun awak dah tuang dia banyak kali ke tempat-tempat lain. Okey, jadi yang mana di sini sifat cecair hanya satu saja yang tidak seperti pepejal tadi, mana dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Okey, seterusnya gas. Siapa tahu ini pokok apa? Raise hand cepat. Dandelion. Dandelion. Alah, dah pergi. Orang suruh raise hand, dia pergi cakap pula. Okey, ni Dania Fasihah jawab. Dania Fasihah jawab tadi. Apa jawapan Darwish? Dandelion.
Dandelion. Awak boleh Google. Dandelion ni adalah sejenis lalang lalang yang boleh disebarkan melalui ejen penyebaran biji benih angin. Jadi dandelion ni ringan, dia akan diterbangkan oleh angin. Jadi di sini saya nak bagi contoh sifat gas dia adalah angin lah. Bukan sifat gas, sifatnya adalah dandelion ni sebab angin tak boleh nampak kan. Okey, mari kita lihat apa sifat angin pula. Sifat jirim bagi gas. Okey, di sini ada dua pangkah ya. Dia ada jisim, dia ada ruang. Okey, macam mana kita nak tahu dia ada jisim Satu eksperimen adalah pada muka surat 182. Kita tidak boleh bersemuka, jadi saya tak buat eksperimen tu dengan awak lah. Jadi awak boleh rujuk buku teks muka surat 182. Okey, 182. Okey. Di sini awak boleh cubalah kalau awak nak cuba, tak ada masalah. Saya tak wajibkan saya tak wajibkan dan tak perlu hantar tugasan dan sebagainya. Awak boleh buat secara santai-santai kalau awak nak cubalah Awak boleh letak dua belon. Dua belon awak gantungkan, kemudian awak boleh nampak belon tu sama berat. Dan apabila awak pecahkan salah satu belon, dia akan apa? Dia akan satu ternaik, satu terturun. Itu menunjukkan satu belon ringan, satu belon berat. Jadi udara dalam tu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Contoh, awak tiup belon kan? Apa gas yang keluar daripada mulut awak? Karbon dioksida. Yes, karbon dioksida. Gas karbon dioksida tu akan memenuhi ruang belon tersebut. Okey. Isi padu tidak tetap ni maksudnya dia tidak tetap. Isi padu dia tak tetap. Contoh, paling senang sekali, awak pernah nampak picagari yang adik awak makan ubat tu tak? Yang shrink, yang mak awak cucuk dekat dalam mulut adik awak tu, bukan cucuk. Oh, tahu. Yes. Awak tarik sampai belakang, awak tutup bahagian depan dia, awak tekankan dia. Seperti muka surat 183. Jadi isi padu dia katalah 5 ml. Bila awak dah tekan, udara tu dikompres. Udara tu dimampatkan dan selepas tu isi padu dia tidak tetap. Dia berubah isi padu dia. Awak boleh try dekat rumah sebab benda tu pun ada dekat rumah kan. Okay. Kemudian bentuk dia tidak tetap. Udara tu bentuknya tak tetap. Dia masuk dekat dalam belon yang berbentuk bulat. Kan bulatlah dia jadinya. Dia masuk belon dekat berbentuk love lah jadinya. Jadi di sini ada dua ciri iaitu mempunyai jisim, mempunyai ruang dan juga tidak mempunyai isi padu tetap dan tidak mempunyai bentuk yang tetap. Jadi saya minta maaf eksperimen tersebut kita tak boleh buat secara bersemuka kerana kita tidak bersemuka lah. Jadi awak boleh rujuk pada muka surat 181, 183 dan kalau awak nak cuba awak boleh cubalah. Tapi tak wajib, saya tak wajibkan sebab ada eksperimen lain, bukan eksperimen, sorry, ada aktiviti lain yang saya perlu awak buatkan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada muka surat 184. Okey, 184. Saya nak 2 orang pelakon. Okey, siapa nak jadi? Cepat. Syed, lagi seorang? Dawish, okey. Sorry Adam. Syed dengan Dawish, boleh? Okey, Dawish. Boleh je lah. Dawish jadi ais. Mohsin jadi batu. Okay. Mohsin jadi batu, Mohsin Okay. Alright, 1, 2, 3 mula. Bolehkah kamu berlari? Boleh. Pantasnya dia. Nampak tak Mohsin? Boleh tengok dalam buku teks. Pantasnya dia. Okey, selepas beberapa ketika. Batu? Sang ais mencair. Okey, batu? Kemanakah perginya sang ais? Batu Akhirnya, lagi? sang ais menjadi wap air. Okey, terima kasih Dawish. Sekali je Dawish cakap boleh je. Mohsin, terima kasih Mohsin. Okey, di sini perlumbaan lari. Si batu ni lari dengan ais Batu ni lari dengan ais. Tapi apa berlaku pada ais? Apa berlaku pada ais? Mencair. Wah, dia beria, dia lari laju. Lari laju. Tapi finally apa jadi pada dia? Dah cair dah. Lepas tu alih-alih batu tengok, dah hilang. Jadi ais ni boleh berubah-ubah bentuk lah.
boleh berubah keadaan jirim dia. Jadi di sini bahawa hanya air saja. Saya ulang hanya air saja yang boleh berubah keadaan. Buku tak boleh. Contohnya buku, aku kata cikgu buku pepejal. Buku juga boleh jadi cecair, buku jadi gas. Tidak. Hanya air saja boleh jadi pepejal, air jadi gas, air jadi cecair dan air jadi gas. Okey, mari lihat muka surat 185. 185. Okey, yang mana ini sebenarnya satu eksperimen yang perlu kita lakukan secara bersemuka. Tetapi awak boleh buat dekat rumah juga. Sebab awak boleh letak ais dalam piring je. Awak letak ais, tahu ais? Kan? Okay, awak letak seketul tak payah banyak. Kan? Awak letak seketul ais, letak dalam piring. Setelah beberapa jam awak tengok keadaan ais tu. Dah jadi cair. Lepas tu awak ambil air tu, awak letak kat luar rumah. Luar rumah kan? Letak atas pagar ke yang ada kena cahaya matahari. Selepas beberapa jam awak boleh dapati air yang ada di permukaan yang ada di piring tadi tu telah hilang menjadi wap air. Jadi di sini di slide saya bagi 3 keadaan gambar. Satu adalah ais, ya. Ais. Kedua adalah air. Ketiga adalah periuk. Periuk ke yang saya nak tunjuk? Tak. Bukan. Saya nak tunjuk yang atas periuk ni. Yang nampak seperti macam asap tu. Tapi sebenarnya bukan asap, bukan vape Yang cakap, cikgu vape ni cikgu. Bukan. Vape tu pun adalah antara gas lah, vape. Okey, yang keluar daripada mulut ayah awak yang hisap vape ke rokok kan. Okey. Ini yang saya nak tunjuk, yang tu atas ni, periuk ni. Itu adalah wap air. Jadi ais, cair dan wap air. Gas. Gas lah. Okey. Tetapi dia ada nama dia spesifik lah. Contoh macam ni. Air wujud dalam keadaan pepejal. Tengok warna merah. Okay, saya ulang Air boleh wujud dalam keadaan pepejal. Apa contoh pepejal tu? Ais. Yes, ais. Jadi ais adalah contoh air yang wujud dalam keadaan pepejal. Ataupun jelly lah. Tahu jelly? Tahu. Jelly yang mak awak masak kan. Lepas tu dia bekukan. Bukan bekukan, dia sejukkan kan. Lepas tu dia jadi gel kan, jelly kan. Jelly. Jelly kelapa pandan menyejukkan badan. Pernah makan tak? Saya suka jelly kelapa pandan tu. Okey. Itu pun antara pepejal jugalah. Okey. Lepas tu tapi pepejal yang jelly tu dia tak boleh mencair. Tetapi ais ni awak biarkan setelah beberapa jam. Apa perubahan yang berlaku kepada ais tersebut? Bertukar menjadi air. Yes, dia akan mencair. Apabila dia mencair, apabila proses dia mencair saja, dia dipanggil sebagai keadaan cecair. Cair. Kita tengok kepada topik kita hari ni. Topik kita adalah pepejal, cecair, gas. Jangan keliru Jangan cakap cikgu pepejal bertukar menjadi air. Tidak. Pepejal bertukar menjadi cecair. Kena jelas di situ. Okey, seterusnya apa contoh air yang wujud dalam keadaan cecair ni? Air, contoh air oren lah. Air oren, air tembikai tadi tu kan. Air tembikai, air oren, air strawberry, air apa yang sedap lagi? Anggur. Air kopi Hainan. Oh, pernah. Kopi Hainan favourite saya. Awak tengok dalam kopi Hainan tu ada ais, betul? Kan? Jadi dekat dalam air kopi. Dekat pantai tu dekat Pantai Kelebang ada kopi Hainan, dekat Duran Tunggal ada kopi Hainan, dekat Paya Rumput ada kopi Hainan. Banyak ada kopi Hainan. Dekat depan rumah saya pun ada. Depan rumah saya pun ada. Siapa jawab tu depan rumah dia? Saya. Betul, Sam Hussein? Ada depan rumah awak? Wah, suruh ibu awak beli. Ibu awak nak minum. Ibu awak kata apa? Sedap? Sedap gila. Sedap gila. Okey, dalam air kopi Hainan tu kan ada ais, betul? Okey. So dalam air kopi Hainan tu ada 2 keadaan jirim, iaitu pepejal dan cecair. Nampak? Jadi apabila setelah beberapa ketika ais dalam kopi Hainan tadi mencair dan seterusnya semua air kopi Hainan tu menjadi air. Okey, kemudian seterusnya apa berlaku jika kita kenakan haba
atas api ataupun kita biarkan dekat luar. Proses penyejatan berlaku yang mana air tadi akan bertukar menjadi jadi bentuk gas. Gas dan dipanggil sebagai wap Wap air. Wap air. Habislah topik kita pada hari ini. Untuk tugasan awak, okey. Buka buku teks muka surat 179. Okey, semua orang buka buku teks muka surat 179. Dah. Okey, semua orang buka buku teks muka surat 179. Kalau awak perhatikan dengan betul, di dalam muka surat 179 tu adalah aktiviti secara berkumpulan, betul? Betul. Tetapi sekarang ni tiada berkumpulan, hanya awak dekat rumah je. Awak boleh minta tolong bantuan ibu bapa atau adik-beradik awak. Tapi tak susah pun benda ni. Tidak perlukan tenaga, tidak perlukan awak kena beli barang ke, tak perlu. Sebabnya macam ni cerita dia. Okey, apa awak perlu buat? Okey. Apa yang awak perlu buat ialah, lihat di sini, saya perlukan awak perhatikan objek atau bahan yang berada di rumah awak. Okey? Apa perhati je tengok apa ada kat rumah awak Okey, contoh saya bagi contoh kat rumah saya. Okey, saya ada kerusi kayu. Saya ada kerusi tak pun kerusi kayu saya letaklah. Saya ada apa? Saya ada bantal. Contoh bantal kan. Okey. Lepas tu saya tentukan bantal ni pepejal ke, cecair ke, gas. Lepas tu bantal adalah pepejal. Lepas tu awak lihat muka surat 179, awak nampak tak gambar yang dia buat peta kelasan tu? Nampak tak? Kan? Awak lukis sama seperti macam tu. Saya ulang Boleh? Faham tak? Faham. Sama seperti dalam buku teks awak tu, sama je. Cuba tinggal lagi dalam arahan tu buat kertas mahjong, betul? Tapi nama cikgu lah. Apa ni? Nama saya? Ais tanya apa nama channel cikgu. Oh ni nanti dulu. Tak nak chatting-chatting situ. Dengar dulu saya. Okey. Kemudian awak lihat pada buku teks awak tadi 179. Arahan tu adalah buat pada kertas mahjong kan? Tapi tak nak kertas mahjong. Jangan guna kertas mahjong. Guna kertas A4. Tahu kertas A4? Tahu. Buat secara melintang. Buat secara melintang. Okey, awak tulis tajuk dia kat situ, keadaan aktiviti Ria mengelaskan jirim. Kemudian awak lukislah kotak keadaan jirim. Lepas tu awak tulis pepejal, cecair, gas. Okey. Setiap satu tu awak isilah 2 ke 3 ke yang awak dapat. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya. Okey, tu dah siap settle Okey, seterusnya. Apa perlu buat? Selepas awak siapkan awak punya yang A4 ni, awak terus kepada soalan kuis. Boleh? Boleh? Boleh. Okey, lepas jawab selesai buat aktiviti tersebut, teruskan dengan soalan kuis. Habis. Itu je kelas kita pada hari ini. Jadi saya minta tolong sekali lagi siapa yang masih belum tulis nama, tolong tulis nama dan kelas di dalam ruangan chatting. Boleh? Okey, saya nak terangkan sedikit tentang kuis. Okey, kuis tersebut ada 40 soalan. Ada 40 soalan. Okey, saya ulang kuis ada 40 soalan. Kejap. Okey. Okey. Kuis tersebut ada 40 soalan. Okey. Soalan kuis adalah objektif. Tahu objektif? Awak pilih saja. Awak tekan dia mana satu jawapan. Okey. Apa yang saya perlukan ialah tolong jujur. Tolong apa? Jujur. Di kuis tu saya letak honesty is the best policy.
Maknanya tolong jujur semasa menjawab kuis. Tidak dibenarkan merujuk mana-mana sumber sekalipun. Dan untuk makluman, saya telah maklumkan kuis ni sebelum masa cuti sekolah. Betul tak? Kan? Kemudian saya dah minta awak ulang kaji kan? Okey. Jadi dan kuis ni hanya buat sekali sahaja. Sekali sahaja. Katalah contoh awak dah abang atau kakak dah jenam, nak guna phone mak juga tak boleh masuk. Dan bagi tahu saya, kemudian saya akan settingkan. Okey, dan kalau boleh guna Gmail delima awak lah. Ataupun kalau tak ada Gmail delima boleh guna Gmail mak bapak awak, tak ada masalah. Saya dah setting supaya sesiapa pun boleh masuk Gmail tu. Bukan delima pun boleh, tak ada masalah. Baiklah, saya akan endkan kelas saya pada hari ini. So sebelum saya akhiri, saya nak ucapkan terima kasih pada mereka yang dapat join kelas saya. Dan jangan rasa saya memaksa awak masuk GM saya kan? Tak. Saya tidak pernah menyatakan syarat bahawa wajib join kelas GM saya. Tidak. Kalau awak tak sempat, tak boleh perkongsian device dan sebagainya, awak boleh tengok rakaman GM saya. Okay, rakaman GM saya selalunya saya akan upload dalam channel, betul? Dan saya channel YouTube saya, Aish tanya, apa channel YouTube saya? Ni channel YouTube saya. Nama saya je. Type dia Cikgu Liha. Itu nama YouTube saya, channel saya. Alright, dan awak kalau perasan setiap kali saya habis kelas je mesti saya ada share link, betul? Tapi dia lambat sikit lah sebab saya nak kena proses link tersebut. Jadi sampaikan salam terima kasih saya pada ibu bapa awak yang sentiasa support awak, dan salam tahniah kepada ibu bapa awak juga sebab menyokong awak sentiasa, dan terbaik bagi sesiapa yang dapat join kelas saya. Jangan sedih, jangan pilu yang tak dapat join kelas saya, tak ada masalah. Kemudian lastly, tolong jaga diri. Aish, jaga diri. Jaga diri, jaga SOP. Okay? Alright, so lastly, tolong on camera. Saya nak ambil gambar, boleh? Ishan.